Wah. Ya, sementara saya dengan Belangkas tadi, saya difahamkan Terence sparring dengan Amisha. Ya, Terence kan? Dahsyat. Saya rasa saya tak mampu bertahan lah kalau sparring. Keras tau kaki dia tadi, Ayun kan? Itu kalau dia sepak tu. Kita akan selami sedikit teknik latihan yang perlu dijalani oleh seorang atlet Muay Thai, dan seterusnya kita akan bertanya bagaimana beliau sampai ke puncak kejayaan. Ya, kita nak bersama dengan Ketua Jurulatih Malaysia, Tuan Bernard Radin, dan juga di sebelahnya Nur Amisha binti Azri Rizal, naib juara dunia kategori 51 kilo wanita. Wah. Selamat datang kepada kedua-duanya. Kaki dia kebas ni sebenarnya. Kaki okey, tangan je tadi. Tangan. Tangan. Tapi tadi latihan you buat kaki, tapi bila real you buat. Bila real, nak macam mana sebab insting dah tu? kebas. Dah kebas. Almaklumlah, tua dah. Okey, kita nak terus bertanya kepada, kita tanya Amisha terlebih dahululah. Bagaimana sebenarnya perasaan dan juga apa sebenarnya terjadi sewaktu di UAE? Perasaan saya sebenarnya sangat berpuas hati. Walaupun mestinya saya target gol, tapi dengan apa yang saya dapat semasa berlawan hari itu, saya rasa puas hati. Berlawan dengan Thailand di final. Saya pun tak sangka saya mampu sampai ke final. Sebab sebelum tu pun dah letih dengan SEA Games. So very unexpected, and saya pun sangat happy dengan apa yang saya dapat. 1 poin saja kan? Yang 1 poin. 28-29. Wow. Yeah. Memang merupakan satu kecemerlangan. Kerana kalau kita lihat Thailand ni, dia telah monopoli banyak juga permainan di pesara dunia. Siapa takraw dia dah pegang. Tapi sekarang ni Muay Thai kita nak ambil balik. Oh, nak ambil Kita nak ambil pula. Kita ada atlet-atlet muda sekarang ni di bawah pimpinan Ketua Jurulatih Malaysia, Bernard Radin. Ya, saya. Bagaimana sebenarnya persiapan dan juga latihan yang diberikan kepada atlet kita ni? Macam Nur Amisha ni memang ikut saya daripada umur 9 tahun lagi. Memang dia ikut saya 9 tahun, dan preparation kita hari itu sebab yang untuk kejuaraan World Championship ni fokus kita orang SEA Games. So back to back, just 2 weeks, 10 days after the SEA Games, straight to the World Championship. It's quite hectic juga. Tapi preparation tu memang dah ada lah. Memang sepanjang tahun, even PKP pun kita orang tak stop. Sebab saya punya gym tu memang untuk bawa bubble untuk training kan. So dia orang punya latihan memang tak stop lah. Ini apakah persiapan yang perlu dilakukan oleh seorang atlet Muay Thai? Apakah bentuk latihan? Latihan dia sebab Muay Thai ni macam kita kata a full contact sport kan. It's an extreme sport, memang take a full time effort lah. Kalau macam most of orang early morning, 3 hours in the morning, 3 hours in the evening, 6 days, 6 hari seminggu. Wow. Jadi apa sebenarnya strategi Malaysia ni dan juga kelebihan Amisha bagaimana? Macam strategi kita lah, sukan combat ni, Muay Thai ni lebih kita dengan kejayaan kita di UAE baru-baru ni World Championship, kita menghantar 8 peserta, kita berjaya masuk 4 ke final. 3 pingat emas, 1 pingat perak, 1 pingat gangsa, ada 1 kejayaan besar lah. Dan atas perkembangan Persatuan Muay Thai Malaysia dengan bantuan MSN negara, kita sekarang ni telah antara top 10 in the world lah. So sukan ni memang ada future. And kita never fail untuk produce medal untuk SEA Games. SEA Games kita tak pernah fail lagi lah untuk produce target. Dahsyat. Kejayaan yang cukup cemerlang. Jadi selepas ini apa sasaran Nur Amisha? Sasaran saya semestinya dari saya kecil sampai besar, target saya memang gol. Dan saya ingin menjadi juara dunia. Supaya saya dapat tunjuk dekat semua yang even girls can be in this kind of sports. Betul. And sekarang ni saya dah 1 step. Sebelum ni dapat bronze, now silver. Hopefully next year adalah manis dia dapat gold pula. Apa next event lepas ni, Amisha? Now focus on University Game. ASEAN University Games. ASEAN University Games. Okay, jadi seterusnya pembahagian masa macam mana tu? Sebab 3 jam pagi, 3 jam petang, kemudian 6 hari seminggu, latihannya begitu intensif. Bagaimana dengan pelajaran dan sebagainya?
studies is still on. As an athlete yang ada pelajaran juga, it's not easy. But luckily I have my coach, my mom and dad yang faham dari segi pelajaran. Example, if I have ada exam, coach akan saya akan beritahu coach dan coach pun akan tolong aturkan jadual training supaya tak ganggu pada pelajaran. My mom and dad pun very supportive in this kind of sports yang I dah pilih. So it's easy because mom and dad, coach, semua bergabung so that I can focus on sports and studies. Nurul Aisyah sedang belajar dalam jurusan apa? Sport science. Sport science, okeylah. Lah. Ada kaitan lah. Okay, kita nak tanya juga, bagaimana sebenarnya penerimaan keluarga Malaysia dengan Muay Thai ini? Sukannya, perkembangannya di Malaysia bagaimana dan juga pelapis kita bagaimana? Pada permulaan macam kami juga ada, macam saya juga adalah pioneer dalam Muay Thai di Malaysia ni. Pada permulaan 2010, 2009 agak tidak lagi. Masa sukan Muay Thai ni masih sukan kampung, kita sukan ganas. Tapi kelamaan dah lebih kurang 6-7 tahun lepas ini, dia dah dianggap sebagai sukan. Kita pun telah menjadi ahli kepada IOC, Olympic Council, dan kita pun dalam SUKMA, kita dalam SEA Games. Penerimaan sekarang ni di luar dugaan. Memang macam cendawan tumbuh selepas hujan lah. Memang every state kita memang ada full athlete. Untuk Muay Thai ni, ya. Di negara jiran Thailand, Muay Thai adalah bukan setakat sukan tapi gaya hidup. Ia adalah merupakan sesuatu yang dipentaskan walaupun di kawasan-kawasan terpencil. Dan ada tarikan pelancongan di situ. Jadi ramai yang datang untuk menonton perlawanan-perlawanan Muay Thai dan ada juga fighter daripada seluruh dunia datang ke situ. Adakah Malaysia ingin bergerak ke arah itu? Bukan ingin, kita sudah bergerak. Dia lebih dia kalau kata pandai dia Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah. Memang telah acara ni boleh dikatakan hampir setiap hari ada acara. Dan sambutan penonton memang di luar dugaan. Macam kata sebab sukan ni mesra rakyat. Sebab dia macam realistik, ada kebudayaan dengan muzik dia. Kalau di Pantai Timur ni dia macam way of life, just separuh daripada kehidupan. Memang telah mendapat sambutan yang menggalakkan. Ini kita sekarang ni Persatuan Muay Thai Malaysia pun kita akan cuba menuju kepada profesional. Macam Amisha dan Rifdin ni seorang lagi world champion kita pun selepas SUKMA 2000 bulan 9 ni mereka juga akan turn profesional. Mereka dia akan berlawan di sirkuit Thailand every month. Wow. Looking forward to that. Samalah. Okey, kita anggap Amisha sekarang ni seperti duta kecil untuk Muay Thai ni, terutama untuk wanita. Kepada mereka yang di luar sana yang mungkin rasa macam dah tengok Amisha ni terinspirasi nak menjadi macam Amisha, apa yang mereka perlu tahu mengenai sukan Muay Thai ini? Sukan Muay Thai sama macam sukan-sukan lain, ada dia punya kesusahan dan kemudahan. Tapi untuk saya rasa atlet wanita actually atlet wanita ni sangat senang untuk terima sukan ni. Betul. Cuma diorang kena ada support di sebelah. Like for me, my parents, mom and dad. Even though it's not easy at first, memang mak pun ayah pun tak setuju because it's dangerous. Because why? Because girls. But for me, girls yang main sukan macam ni, you have advantage. You can protect yourself. Doesn't mean you in the ring, outside. And orang akan pandang respect pada wanita yang ada disiplin. Because main sukan Muay Thai, disiplin is very important. Very important. Even when I started Muay Thai pun, I know it's hard. Sebab saya dulu pun saya nakal, budak-budak nakal. Okay. Tapi bila saya kenal dengan coach, coach banyak ajar saya macam mana nak be a disciplined person, how to protect yourself and how to respect the sport outside dari sukan ni. Tak boleh pergi-pergi nak belasah because you play sports. Betul tak? And then one more thing untuk budak-budak perempuan yang nak main Muay Thai. To be honest, saya pun mula-mula susah sebab saya. Tapi you need the dream. You need the dream, you need the discipline. And the most important thing, apa pun coach cakap, it's very important you have to listen to him. Because without my coach, saya pun takkan sampai ke tahap ni. Betul. Coach pun bukan biasa-biasa, kita tahu sejarah Tuan Bernard ni. Jangan main-main zaman-zaman muda dia. Jadi macam mana sebenarnya taktik dan juga teknik pengajaran coach kepada Amisha? Macam saya katalah, macam
Luckily dia pun memang minat daripada kecil, daripada umur 9 tahun bapa dia. Saya pun berkawan dengan bapa dia masa bawa pergi gym, saya nampak potensi. This girl potensi, and then saya pun pernah bagi tahu bapa dia buat 8 years ago, kata going to be somebody. And then dalam tu proses tu growing, and then dia pun dah jadi junior champion, world champion 2 kali. And then proses tu memang seperti yang saya rancang lah, berkembang semua ikut. In fact yang baru-baru ni dia menang pingat perak ini tercepat daripada jadual saya. Wow. Saya tak expect yang itu. Sebab saya nampak ada potensi dia, this girl is ready to fly. And then saya kata kat dia masa dia lose that game hari tu, saya kata, no, it's okay Misha. After this, everything is going to be the good dream. Saya kata, because saya nampak potensi dia dah matang. It's time for her to fly, and tepuk dada tanya selera berapa jauh dia nak pergi sekarang. Wow, kami nantikan lebih banyak lagi. Lagi banyak medal Lagi ni. banyak medal. Sekarang ada berapa, dia bawa 2. Okey, lepas ni lagi bertambah-tambah. Banyak tu meja penuh, insyaAllah. Dan selepas ni juga sudah pasti tumpuan perlu diberikan juga kepada sukan-sukan antarabangsa yang akan dicuburi oleh Misha. Bagaimana untuk penonton Sahabat Pagi Malaysia menyokong anda dalam mengejar impian? Saya berharap sangat semua yang pernah menyokong saya atau pernah kenal saya sebelum ni, tolong jangan berhenti sokong sukan Muay Thai dan kumpulan saya dan sukan Muay Thai, sebab untuk saya masih nak menaikkan martabat sukan Muay Thai ni, especially dalam golongan wanita. So jangan stop, sebab saya pun takkan berhenti di sini saja. Saya akan teruskan sehingga menjadi juara dunia. Okey. Amisha, bukan senang kita nak jemput atlet yang menang ni ke studio Selamat Pagi Malaysia ni. Apa mungkin boleh tunjuk sikit kepada penonton Selamat Pagi Malaysia basic skill atau basic teknik untuk Muay Thai ni. Amisha, boleh buat demo sikit lah. Gitu. Wow. So basic Muay Thai first is your stand. Okey. So have to stand ikut bahu. And mana kaki yang dominant, like tangan yang pakai selalu, you put at the back. So ni stand Muay Thai. Memang stand Muay Thai. Hands up. So we have jab and cross. Ini basic punch Muay Thai. Okay, then we have kick. And then we have kick. And then Muay Thai kan ada 8 weapon. So tadi yang saya tunjuk tu dah 1, 2, 3, 4. Okay. Now we have the elbows. Elbows. Okey. Ni senjata yang paling bahaya dalam sukan Muay Thai. And then we have the knees. Okay. So these are the 8 punya weapon. Weapon yang paling saya dan coach saya selalu ajar is my legs. That is my favorite, one of my favorite. Elbows kita ada banyak style. Tu kalau saya tunjuk pun sampai sudah tak habis. Knees pun ada banyak style, kicking pun ada banyak style. And one more, kick. Oh, ini satu lagi. Wow. Weapon juga. Kan selalu kita tengok kick side kick je. round But we kick. have the front taekwondo kick ke. Ini yang macam tu. Ya. Bahaya. Sabar. Tidaklah pakai kasut tumit tinggi. Dah lah kuasa tinggi kan. So itu saja basic Muay Thai. Kalau nak tahu lebih lagi, tunggu apa lagi, join Muay Thai lah. Ya, terima kasih Amisha. Seorang ni dah terinspirasi dah. Dia daripada Tak sedar pakai kasut tumit tinggi pun nak daripada tenang Hari Malaya, daripada Aum tadi ada jadi lain dah. Dia jadi lain dah. Terima kasih kita ucapkan kepada Amisha. Terima kasih coach kerana sudi bersama kami dalam Sahabat Pagi Malaysia.